Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bagi pembentangan untuk kursus subjek politik dan pentadbiran, kami sepakat telah memilih tajuk e-voting, keperluan dan cabaran. Sebelum itu, saya kenalkan diri saya Hakim Hassan sebagai pembentang pertama yang menceritakan pengenalan tentang tajuk kami. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan bebas merdeka, negara Malaysia mengamalkan sistem pentadbiran demokrasi berparlimen. Sistem pentadbiran ini meletakkan Perlembagaan Malaysia sebagai satu undang-undang tertinggi dalam negara dan semua badan-badan pentadbiran di Malaysia, termasuklah kedudukan Raja-Raja Melayu, tertakluk di bawah Perlembagaan Malaysia. Sistem pentadbiran demokrasi berparlimen merujuk kepada peranan setiap warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas amnya untuk memilih pemimpin dalam mentadbir urus negara Malaysia bagi setiap penggal dalam tempoh 5 tahun. Proses pemilihan ini dinamakan sebagai sistem pilihan raya yang mempunyai struktur, dimensi dan elemen yang tersendiri dan bebas daripada pengaruh politik di Malaysia. Terdapat dua jenis pilihan raya di Malaysia, iaitu pilihan raya umum PRU dan pilihan raya kecil PRK. PRU akan dilaksanakan selepas pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri melalui pengumuman pembubaran oleh Perdana Menteri Malaysia atau bubar dengan sendirinya kerana sudah mencapai tempoh penggal pentadbiran iaitu setiap 5 tahun di Malaysia. Dalam masa yang sama, negara ini turut mengadakan pilihan raya kecil atau lebih dikenali sebagai PRK. PRK diadakan adalah disebabkan kekosongan yang berlaku di sesuatu kawasan pilihan raya sama ada di peringkat DUN atau Parlimen. Namun begitu, timbul beberapa isu yang menjejaskan kredibiliti Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR sebagai sebuah badan bebas yang menguruskan sistem pilihan raya di Malaysia sehingga menggugat kebebasan dan ketelusan sistem pilihan raya di Malaysia. Oleh itu, penulis ingin mengkaji sejauh mana kesan isu-isu yang timbul terhadap kebebasan dan ketelusan perjalanan demokrasi berparlimen dalam sistem pilihan raya di negara ini serta kepintangan e-voting dalam PRU akan datang. Terdapat 3 teori dalam mempengaruhi proses pemilihan calon oleh pengundi, iaitu teori identifikasi parti Campbell EL 1960, teori pilihan rasional Dow 1957 dan teori sosiologi Weber 1964. Teori identifikasi parti adalah merujuk kepada pengundi yang dipengaruhi oleh fahaman parti politik yang bertanding dan faktor undang mereka adalah dari segi kesetiaan dan keterikatan kepada parti politik. Golongan ini mempunyai hubungan rapat dengan mana-mana ahli sesebuah parti politik. Menurut Bernardi, Sandri dan Sidon 2016 serta Ghazali 2008, identifikasi parti merujuk kepada ikatan dan kesetiaan seseorang individu terhadap sesebuah parti politik dan sentiasa mengundi parti tersebut tanpa mengambil kira calon yang bertanding. Pengundian di Malaysia dan kebebasan. Memilih wakil rakyat melibatkan pemilihan yang dijalankan secara bebas dan adil. Oleh itu, setiap sistem pilihan raya perlu mempunyai undang-undang pilihan raya yang berkesan merangkumi proses sebelum, semasa dan selepas pilihan raya bagi memastikan pilihan raya itu bebas daripada sebarang bentuk ketidakadilan dan penyelewengan. Pilihan raya yang bebas dan adil adalah satu tonggak utama dalam membangunkan sistem politik demokrasi. Pertama, setiap individu yang layak membawa nilai undi yang sama melalui pembahagian kawasan pilihan raya yang mempunyai kadar kepadatan pengundi yang lebih kurang sama. Kedua, semua individu atau parti yang bertanding mempunyai peluang yang sama untuk menang tanpa wujudnya parti dominan yang mengawal pilihan raya. Ketiga, setiap undi adalah rahsia dan mengundi majoriti serta parti yang bertanding dibenarkan memerhati perjalanan proses pilihan raya. Keempat, mesti ada prosedur yang memudahkan rakyat untuk mendaftar sebagai pemilih dan melaksana hak mereka. Terdapat 10 ciri pilihan raya yang bebas dan adil. Pertama, pilihan raya diadakan dalam kitaran tempoh yang tetap serta rakyat bebas bersaing dan membuat pilihan semasa pilihan raya. Kedua, mewujudkan badan pilihan raya yang bebas. Ketiga, ketersediaan akses mudah untuk mengundi semasa hari pengundi. Keempat,
rakyat boleh mendaftar sebagai pemilih dengan mudah dan menggunakan daftar pemilih yang terkini dan tepat semasa pilihan raya. Kelima, setiap warga negaranya layak mempunyai peluang untuk bersaing dan bahawa penolakan pencalonan dibuat berdasarkan justifikasi yang sah. Keenam, tempoh kempen bebas daripada campur tangan kerajaan dan semua pihak bebas bersuara dan mengadakan perhimpunan. Ketujuh, akses media yang sama rata untuk semua parti dan calon yang bertanding. Kelapan, proses pengundian yang adil tanpa berlaku unsur penipuan kertas undi dan pengundian dijalankan tanpa campur tangan mana-mana ejen parti. Kesembilan, pegawai pilihan raya mesti mematuhi semua peraturan dan undang-undang pilihan raya selain memberi peluang sama rata kepada semua wakil parti, pemerhati tempatan dan antarabangsa untuk memantau proses pengundian. Dan akhir sekali, yang terakhir, proses penjumlahan undi dipantau oleh lebih daripada satu kumpulan pemerhati. Manakala penerimaan atau penolakan kertas undi mesti dilakukan berdasarkan peraturan dan peraturan yang jelas tanpa sebarang unsur kepartian dan penipuan. Disebabkan pelbagai masalah yang sama, beberapa negara akhirnya beralih kepada e-voting sebagai penyelesaian. Berdasarkan hasil kajian Hyun Woo Lee 2005, beberapa negara menunjukkan keputusan positif selepas melaksanakan e-undi. Jepun misalnya telah menerima pakai e-voting untuk pilihan raya Parlimen Datuk Bandar dan Perbandaran sejak 2002. Di Australia, e-voting juga telah digunakan pakai untuk menjimatkan masa dan mendapatkan keputusan yang tepat sejak 1988. Sementara di Switzerland telah melaksanakan e-voting kerana faktor geografi. Kekangan yang menyukakan sekiranya mereka terus menggunakan sistem pilihan raya yang menggunakan jawatan tersebut untuk menghantar pelbagai keperluan untuk mengundi. Pilihan raya adalah instrumen asas demokrasi yang menyediakan mekanisme rasmi untuk rakyat menyatakan pandangan mereka kepada kerajaan. Secara tradisinya, proses pengundian agak rumit kerana pengundi mesti datang sendiri untuk mengundi. Masalah ini mengakibatkan kadar penyertaan pengundian yang rendah. Undi melalui pos boleh memenuhi keperluan pengundi tertentu seperti mereka yang tinggal di kawasan yang jarang penduduk dan yang bekerja jauh dari pusat mengundi. Walau bagaimanapun, kaedah ini memakan masa dan menyusahkan pihak berkuasa untuk mengurus kerana ia memerlukan kerja tambahan untuk menghantar, mengumpul dan mengira undi secara manual. Sistem e-voting boleh mengatasi masalah tersebut. E-voting dijangka menjadikan kehidupan sosial moden publik lebih mudah, cekap dan murah. Dengan menggunakan e-voting dalam negara pilihan raya, seseorang pengundi boleh mengundi dari rumah atau pejabatnya. E-voting mesti memenuhi keperluan keselamatan seperti kerahsiaan, integriti, pengesahan dan kebolehtentuan dalam menepati kehendak pengundi yang bebas dan adil. Ini kerana e-voting lebih terdedah kepada pengundian tradisional kerana sifat pemprosesan digital data pilihan raya yang boleh dimanipulasi dengan mudah justru boleh mengakibatkan penipuan dan rasuah yang meluas. Keperluan e-voting dalam pilihan raya di Malaysia. Kebanyakan kerajaan di negara kita mengamalkan demokrasi, percaya bahawa kemunculan pengundian elektronik e-voting dapat membantu merancangkan lagi proses demokrasi. Oleh itu, negara-negara seperti Amerika Syarikat, Australia, India, Belgium, Brazil, Mexico, Peru dan Filipina telah melancarkan program e-undi sebahagian keseluruhannya dalam sistem pilihan raya masing-masing. Kelebihan relatif sistem pilihan raya elektronik bukan sahaja dipengaruhi oleh pelbagai kelebihan teknikal yang dimiliki oleh peralatan dan dibangunkan juga pelbagai keadaan menggalakkan kewujudan pilihan raya elektronik dan penyelesaian. Kebaikan dengan e-voting mungkin terdapat penjimatan yang besar pada pelbagai operasi kerana peralatan, isu logistik dan keperluan tenaga berkurangan dengan ketara. Selain e-voting tidak akan berasa asing. Sehubungan itu, ia tidak sepatutnya menjadi masalah kepada rakyat Malaysia kerana majoriti yang terlibat dalam transaksi dalam talian seperti e-dagang, perbankan dan talian dan sebagainya. Sesetengah pengundi mungkin mengatakan jurang digital akan kehilangan hak pengundi luar bandar, tetapi jangan lupa digital bukan hanya bermaksud komputer.
Pilihan raya diadakan pada hari bekerja dan diisytiharkan sebagai cuti umum di seluruh negara. Ini mungkin telah menyebabkan gangguan kepada aktiviti harian perusahaan, perniagaan dan perspektif ekonomi umum, boleh menjejaskan margin keuntungan perniagaan secara langsung. Kedua, berlaku kesesakan lalu lintas dan kemalangan di lebuh raya berikutan majoritinya pengundi yang pulang ke kampung halaman mereka. Selain itu, pengundi di luar negara mendapat beberapa kesukaran untuk kembali ke negara ini untuk mengundi kerana kos penerbangan yang tinggi dan kelewatan undi pos untuk sampai ke sebahagian daripada mereka. Malah, semua batasan ini boleh diatasi dan diperbaiki sekiranya e-voting dapat dilaksanakan. Pembelajaran dalam mewujudkan sistem e-voting adalah tinggi. Jumlah pembelajaran yang dibelanjakan dalam pelaksanaan pilihan raya kadang-kadang tidak dipadankan dengan keputusan pilihan raya yang berkualiti. Sebelum pilihan raya, SPR sibuk dengan penentuan senarai pemilih tetap yang masih menggunakan sistem manual. Apa yang berlaku adalah huru-hara di hampir semua kawasan di Malaysia, sehingga kemuncak ketidakpercayaan pengundi majoriti terhadap keputusan pilihan raya yang mengakibatkan petisyen terhadap kerajaan yang boleh menyebabkan kerugian pasca pilihan raya. Ini akan meningkatkan bajet kerajaan untuk menangani konflik pasca pilihan raya. Analisis kepercayaan awam, pelaksanaan sistem e-voting ini kurang kepercayaan pengundi majoriti kerana melihat sistem ini adalah satu perkara baru. Maka kecurigaan dan kewaspadaan pengundi majoriti sangat tinggi, terutamanya penipuan. Tetapi perkara ini berlaku kepada masyarakat peringkat bawahan atau awam. Pengundian elektronik tidak dapat dilaksanakan di Malaysia pada masa ini, menurut seorang pakar politik yang memetik risiko keselamatan sebagai terlalu besar dan terlalu besar untuk diterima. Menurut Haryati, tahun 2004 dalam kajian yang dilaksanakan penelitian pengundian sebagai elektronik atau dirujuk sebagai e-voting menyatakan sistem itu terdedah kepada bahaya dan mudah digodam. Bagi perspektif imej, kerumitan penggunaan, perspektif kebergunaan, kepercayaan terhadap internet dan kepercayaan kepada kerajaan adalah tidak disignifikasikan dengan niat untuk menggunakan e-voting. Sebagai contoh, jika sistem e-voting adalah rumit dan jika direka menjadikan mencabar untuk pengguna, ia tidak akan digunakan dengan baik. Tambahan pula, memandangkan sistem e-voting mengandungi maklumat peribadi dan berurusan dengan transaksi undian sulit, penggunaan sistem ini mungkin menghadapi bantahan jika penyediaan sistem ini tidak dapat menjamin proses yang tepat, konsisten dan selamat. Perspektif negatif imej menunjukkan kebanyakan pengundi generasi X masih tidak mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadap internet dan kerajaan. Akhir sekali, pembentangan polisi ini memberi tumpuan kepada isu e-voting. Seperti dalam sistem pilihan raya tradisional, e-voting juga mengekalkan isu penting kerahsiaan, integriti dan ketulinan semasa mereka bentuk sistem supaya ia tidak mudah dikompromi. E-voting juga boleh menyediakan keputusan yang boleh disahkan yang tidak boleh didapati secara umumnya dalam sistem pengundian tradisional. Oleh itu, ia memberikan kebolehpercayaan penuh keputusan pilihan raya dan menjadikannya mustahil untuk memalsukan keputusan. Setakat ini, e-voting sesuai untuk pilihan raya kampus dan pemilihan dalam parti sahaja dan kini telah menjadi semakin popular kerana kemudahan akses komputer dan dalam talian. Walau bagaimanapun, pelaksanaan e-voting boleh meningkatkan peratusan keluar mengundi. E-voting mungkin juga memberi manfaat kepada pentadbiran pilihan raya. Kumpulan kami amat-amat bersetuju e-undi adalah lebih baik daripada pengundian konvensional dan memerlukan penggunaan teknologi baharu dalam mengundi. Akhir sekali, satu lagi kepentingan e-voting adalah alternatif kepada kumpulan pengundi khas, terutamanya dalam kalangan pengundi yang mempunyai mobiliti terhad. Anggota tentera yang ditempatkan di luar negara, pelajar, warga negara dan kedutaan yang menetap dan bekerja di luar negara. Sekian, terima kasih.